Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وهدانا إلى صراط الله العزيز الحميد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Al-Fadhil pengurusi majlis Ustaz kita yang dihormati, yang dikasihi. Tak ada nak cari ada VIP dia. Tuan Imam, Tok Bilal, Tok Siak Surau, hadirin dan hadirat dihormat daripada Bank Muamalat. Semoga Allah menjadikan tempat berkumpulnya kita pada petang ini merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur. Banyak-banyak Allah panggil kita, Allah jemput kita duduk dalam majlis. Majlis orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Majlis yang dilalui oleh para salafus saleh, orang-orang terdahulu. Yang mana kalau kita ni nak masuk syurga, kita kena mengikut. Nabi suruh mengikut. Ikutlah. Kata Ibn Abbas, ikutlah orang yang sudah mati, lebih mudah bagi kamu. Maksudnya orang-orang yang mana kita tengok terbukti kesalehannya, terbukti dijamin oleh Nabi, dan kematiannya kita sendiri melihat. Manusia, orang semua mengatakan ini adalah orang saleh. Penyaksian manusia, sanaj'ala lahumur rahman wudda. Dalam surah Maryam dikatakan bahawa Allah akan menanamkan rasa sayang, rasa kasih dalam hati manusia. Bila mana seseorang itu meninggal dunia, itu tanda-tanda orang itu orang yang saleh. Sanaj'ala lahumur rahman wudda. Maka Allah jadikan dalam hati kita ini suka, seronok dengan kehadiran ataupun pemergiannya kita tangisi. Maka kita pun cuba meniru golongan-golongan ini. Semoga dia ni boleh kita bangkit sekali dengan dia, insya-Allah. Baik tuan-tuan, memang habis kerja 5.45 lah. Ya. Hari ni 7. Dan saya dah ingatkan memang habis pukul 5. Habis pukul 5, tanya dekat ustaz tadi tu, habis pukul 5 ni geng-geng yang jenis tak mau balik lagi ke? Ada orang kan nak tunggu kan? Ke sebab traffic jam dia tunggu? Tanya macam-macam. Takwilan berlaku lah. Rupa-rupanya memang 5.45. Baik, hari ni tajuk dia ringkas, jutawan akhirat. Tuan-tuan nak jadi jutawan? Dah jadi dah? Nak jadi tak jutawan di dunia? Tak usah ada buruk lah. Depan ustaz tak mahu. Jutawan dunia dan jutawan akhirat. Kita nak dua-dua. Tapi kalau boleh itu, Nabi SAW, Nabi ni dia tak risau orang yang mati tanpa menjadi jutawan di dunia. Nabi tak risau orang yang mati tanpa memiliki rumah, tak sempat buat loan, tanpa memiliki kereta. Nabi tak risau sangat.
Tapi Nabi risau apabila seorang itu miskin di hari akhirat. Nabi risau orang yang mati tanpa iman. Ini kerisauan baginda Nabi SAW. Tapi kita pada hari ini kita cerita bilah jutawan akhirat. Ada orang-orang soleh, orang-orang baik, orang terdahulu, mereka juga jadi jutawan. Imam Malik kaya tak? Kaya. Imam Malik kasutnya banyak. Kasut macam perempuan. Dia ikut sunnah Imam Malik rahimahullah. Dia tak banyak, dia tudung banyak tudung. Dia kasut biasa ya. Kan banyak juga pasal. Dia tudung kalau merah tu. Abang kemarin beli tudung merah, nak beli lagi tudung. Tudung apa merah? Hari ni merah lagi. Hari kemarin dah beli. Tu merah lain. Dia merah banyak perempuan. Imam Malik meninggal dunia dengan harta lebih kurang 2,600 lebih dinar. Yang orang kalkulit lebih kurang 1.5 million. Itu lebih kurang saya dok kira 3 tahun sudah punya kita punya currency lah. Sekarang punya currency tak tahulah. Menunjukkan bahawa Imam Malik rahimahullah juga kaya di dunia. Ada orang menyebut sebahagian ada guna perkataan yang tak elok kepada Imam Malik. Sebab dilihat Imam Malik ni tak macam imam-imam yang lain. Sebab dia senang. Berbanding imam-imam yang lain, Ahmad bin Hanbal, ada sebahagian yang sebut sebelum itu Salaf Sufyan Ats-Tsauri, Auza'i, Hasan Al-Basri. Orang nampak macam ujian teruk. Imam Malik ni senang duduk kat Madinah, tak keluar mana. Kalau ulama hadis Yahya bin Ma'in dia kata, kalaulah orang itu nak diambil hadis daripadanya, kita takkan ambil hadis daripada orang yang mana hanya mengaji hadis dalam satu negeri. Imam Malik tak keluar mana, dia duduk dekat Madinah saja. Tapi orang ambil sebab Imam Malik ni orang kenal, tokoh, dan dia ni bukanlah orang yang tak ada siapa perakui dia. Orang perakui. Tapi bila dia meninggal dunia adalah orang sebut ni tak zuhud, tak sebagainya. Tapi bila dia meninggal dunia, ramai diceritakan bahawa mereka bermimpi bertemu dengan Imam Malik dengan pakaian yang sangat cantik. Walaupun kita tak sebut mimpi itu sebagai orang kata hujah, tetapi dia memberi gambaran bahawa betapa mulianya Imam Malik rahimahullah dan mazhabnya kekal sampai sekarang. Dan kita pasti dia juga jutawan akhirat. Jadi hari ini kita nak cerita siapa yang paling kaya di hari akhirat. Bila jadi jutawan ni maksudnya dia banyak apa kat akhirat? Banyak harta. Syurga ni macam mana tuan-tuan? Syurga. Hari ini kita cerita syurga sikit lah. Sebab orang yang paling kaya ialah orang masuk syurga lah. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, Nabi cerita dekat dia seorang lelaki yang mana dia pergi jumpa dengan Allah. Allah kata, engkau ni boleh pergi masuk ketuk pintu syurga ini. Hadis sahih Muslim. Saya rasa benda ni tak cerita lagi. Kemarin baru rakaman cerita tentang syurga pentas dakwah TV Hijrah. Jadi saya rasa saya cerita sikit seronok ni tentang syurga. Tuan-tuan nak tahu tentang syurga tak? Tak tahu? Saya tak tahu no. Baby lah dia. Masuk-masuk. Kami buat bukan kerana syurga. Kami buat hanya ini makam tinggi. Makam tinggi. Kalau majlis tasawuf dia kata ni makam yang paling tinggi, bekerja kerana keridhaan Allah. Betul. Tapi diceritakan dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Cepat-cepat lari, kejar, wasari'u ila maghfirah. Dapat keampunan Allah. Kemudian Allah akan menyediakan bagi orang yang bersedia, yang bersegera. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk buat benda baik. Allah akan bagi syurga untuk dia. Saya bila duduk kemarin, mula buka, kita tengok sebab nak masuk TV nak cerita tentang syurga, dia melibatkan akidah. Dia tidak boleh ada takwilan. Ni seperti kita khabar akhir zaman, macam kita lah. Tentang sam'iyat, tentang benda-benda gaib, dia tidak boleh ada takwilan, kata para ulama.
Al-Izz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah, dia kata tak boleh ada takwilan. Kalau nak takwil mesti jadi cantik, mesti mudah, semua orang boleh buat. Ini bukan takwil asma wa sifat, ini takwil dalam nas tentang syurga, neraka. Sebab sekarang ni ramai orang suka takwil tentang khabar akhir zaman. Bila ditanya tentang Dajjal, dia kata Dajjal ni aku rasa lah USA ni. Dia mula takwil. Okey, Dajjal ni macam Dajjal ni aku rasa bukan dia, aku rasa dia takwilan ni bahaya. Sangkaan-sangkaan khabar akhir zaman. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bila cerita tentang jannah, syurga yang dipanggil kebun-kebun, jannah, benda yang tak nampak. Jin, nampak tak jin? Siapa di sini boleh nampak jin? Seluar jin lain cerita. Apa jin Syamsuddin cerita lain. Boleh nampak jin. Siapa di sini boleh nampak jin? Jin benda yang tak nampak, syurga tak nampak. Nabi ini bukan saintis, bukan ekonomis, bukan panglima perang, tetapi Nabi ini seorang rasul. Ya rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, menyampaikan bagi kita benda yang tak nampak. Benda yang nampak semua orang boleh cerita. Bos boleh cerita, orang buat bisnes dia boleh cerita benda nampak. Tetapi Nabi benda yang tak nampak. Sebab nak cerita benda yang tak nampak ini hanya orang yang dapat wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saya tak boleh cerita, saya bagi jaminan, saya tak kerja bank muamalat. Saya kata kalau kamu kerja bank muamalat, confirm bonus 10 tahun untuk tahun pertama bekerja. Orang dia kan? Oh ni jangan buat main ustaz. InsyaAllah InsyaAllah dah nak dekat raya kan. Kita tak boleh bagi jaminan lah. Saya tak boleh bagi jaminan. Yang boleh bagi jaminan ialah orang pemilik dia. Sama seperti Nabi Muhammad, dialah pemilik untuk memberi jaminan ini syurga ni bentuk macam mana. Nak jadi kaya, orang takwa saja masuk syurga, dia tak payah sebut jutawan tak jutawan, dia dah kaya. Sebab saya pernah cerita, selalu saya bawa cerita ni, rupa-rupanya bukan setakat 2-3 orang sahabat ini, tetapi semua sahabat Nabi. Kisah tentang Abdullah Al-Haram yang dia mati syahid dicincang. Kena cincang, anak nak tengok, orang tak bagi tengok. Orang tak bagi tengok. Hadisnya Qudsi, hadis Qudsi taraf Hasan. Dia nak tengok ayah dia, last buah lah nak tengok ayah. Orang tak bagi tengok, takut niat meracak. Kata Nabi kata, ya Rasulullah, aku teringin nak tengok ayahku kali terakhir. Nabi kata silakan tengok. Lalu dia pergi tengok, dia selak. Tengok-tengok, dia kata dia tak mau menangis, tapi dia tak boleh kontrol. Anak tengok ayah, dia tak boleh kontrol. Dia tak tangan atas tengok. Nabi ni dia tak tangan tedih macam ni mama. Saya mama Penang. Saya orang Penang, orang Justan. Ayah saya mama Barbari. Cuma ayah ni hidung dia tinggi. Saya ikut mak hidung pendek sikit lah, orang Kedah. Kedah tak apa dah kan. Tok Wan hidung tinggi. Saya gok dia jenis mama Barbari, jadi kulit. Jadi bukan lah, dia Shashi Kapoor punya kulit. Dia jenis tu. Tapi kita ni duduk pergi jemuk tengah panas, pergi tangkap gambar sana, tangkap gambar sini, jadi gelap sikit lah. Kalau tidak putih macam zil-zil dia tu. Tapi kat mana tu cerita tadi? Allah. Dan dia tak dari kat sini, Nabi pegang dia. Nabi kata, wahai Jabir, jangan sedih, ayahmu terus masuk dalam syurga Allah. Ulama khilaf, orang yang mati syahid seperti Ja'far At-Tayyar, mereka ini betul-betul masuk syurga ataupun menjadi burung yang berterbangan menikmati syurga, dah rasa macam masuk syurga. Dalam kitab Ar-Ruh dikatakan berkemungkinan burung-burung daripada syurga yang belum masuk syurga tapi dah rasa nikmat syurga. Ada sebahagian kata terus masuk syurga. Tak apalah. Lalu Abdullah bin Al-Haram
Dalam hadis ini diceritakan dia dah seronok dalam syurga. Dalam syurga. Bila dia dah seronok, Allah tanya dia. Nabi SAW tanya, apa yang kau nak lagi? Minta dekat aku. Bos tanya, minta ya apa nak? Hang nak apa minta? Dia kata, aku dalam syurga nak minta apa lagi, dah seronok. Tapi kata, tak apa, minta ya apa nak? Minta. Dia pun duk fikir nak minta apa. Ini satu permintaan yang sangat menarik lah, hebat oleh orang yang mati syahid. Tak tahu Ustaz, kalau bos bagi cek berapa kosong nak isi Ustaz? Oh. Jawab Ustaz. 6 kosong kan? 6 kosong baru berapa? 1 juta. Oh 6 juta. Takkan dia 15 juta kan? 6 kosong. Oh okeylah. Ini nampak canggung. Kita zuhud 6 juta okeylah. Minta. Allah bagi. Allah kata aku nak bagi. Hang minta. Dan dia minta, ya Allah kalau boleh aku ingin bangkit semula. Aku ingin hidup semula. Lepas aku hidup, aku nak mati seperti mana aku mati sebentar tadi. Ini satu permintaan yang ajaib. Allah kata, yang ni tak boleh bagi. Hang nak minta benda lain boleh. Dia kata, ya Allah kalau yang ni tak boleh bagi, tolonglah bagi tahu dekat orang selepas daripada aku bahawa aku ni sedang seronok dalam syurga. Tolong bagi tahu dekat kawan-kawan, dekat orang selepas daripada aku. Inilah turunnya ayat Quran. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Jangan kamu sangka orang yang mati syahid itu mati. Dia tak mati. Sedangkan kami sedang hidup. Sedang hidup. Kata Ain Al-Qarni, sifat kubur dia akan panggil orang, dia akan sebut, datanglah orang yang beriman. Nampak ruang yang sempit ini, tetapi mereka akan diraihkan ruang yang sempit ini luas daripada dunia dan isinya. Bagi orang beriman, maka dia pun dalam ayat ini dikurniakan rezeki. Farihina bima, seronoklah dia dalam syurga. Dan bagi tahulah wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Bagi tahu ke orang selepas ni, kata kami sedang seronok dalam syurga Allah. Rupa-rupanya sifat setiap orang mati syahid memang meminta begitu kepada Allah untuk dia hidup semula, kemudian mati seperti mana mati syahid dan ditikam dan dibunuh sebagainya. Maka para ulama bincang, kenapa diminta macam ni? Tidak ada lain dan tidak bukan betapa indahnya syurga. Inilah orang yang sudah nampak syurga Allah. Bila orang nampak syurga Allah yang diceritakan ghurafun min fawqiha wa ghurafun mabniyah. Orang cerita tentang bangunan-bangunan yang indah, ahli syurga dia tenang. Ayat Quran sebut tentang bilik-bilik dalam syurga. Ada ayat Quran. Ghurfah ada atas tu tingkat, ada 100 tingkat. Satu tingkat dengan satu tingkat yang lain. Satu tingkat dengan satu tingkat yang lain, setinggi langit dan bumi. Ini diceritakan oleh Nabi SAW. Bila kita nak cerita tentang rumah lah, kita nak cerita tentang rumah. Kalau kita nak cerita tentang kebun, jannah yang disebut kebun, orang Arab dia masuk Malaysia, dia tengok pokok-pokok banyak, dia kata jannah. Dia nampak pokok, dia seronok lah, dia seronok. So kita pergi Mekah, tiba-tiba hujan. Orang Mekah hujan, ya Allah. Dia buka tingkat kereta, biar air hujan masuk. Berkat. Jarang hujan. Kita naik teksi, orang buka tingkat atas hujan, Allah. Dia seronok. Dia tengok pokok, jannah, kebun. Janin yang saya sebut tadi, benda yang tak nampak. Tetapi kebun yang sangat seluas langit dan bumi, bahkan lebih daripada itu. Kalau dalam hadis Sa'id Khudri diceritakan syurga ni, dia teduh. Kita jalan nak pergi sini, nak pergi Masjid Jami' kan.
Dekat betul lah. Saya baru perasan Nabi Masjid Jami' Masjid Jami' dekat sangat. Di mana selalu jalan dekat? Masjid Negara. Wujud. Memang pergi sembahyang Jumaat situ. Jalan kaki ya. Pahala besar tu. Memang jutawan nanti lah. Tak salah, tak silap saya orang pilih. Jadi kita jalan kaki panas. Digambarkan bagi orang Arab dengan keadaan negara mereka. Digambarkan teduh. Kita sampai Madinah, turun flight. Tengok turun flight airport Madinah. Belum sampai lagi ke Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai lagi ke Masjidin Nabi. Belum sampai lagi tengok menara masjid yang kita tengok yang menangis dah. Kita baru tengok bukit yang kita dah menangis. Teringat di jalan Nabi. Macam itulah pokok tak ada, tapi digambarkan teduh. Teduh ni, perjalanan dalam hadis Sa'id Al-Khudri, naik kuda 100 tahun. 100 tahun dia punya teduh ni. Dia la yarawna fiha wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Kan? La yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Kamu tidak lihat matahari terlalu panas. Oh, VIP. Tengok orang KL. Saya tengok orang KL ni ramai kulit cerah. Jenis tak pergi main benda, kan? Jenis masuk kereta aircon, keluar pos aircon, masuk bil muamalat aircon, surau aircon sedia. Semuanya tak kena, elok dekat orang kaya. Orang kaya ni dia duduk di bawah teduh selama 100 tahun perjalanan keteduhan. La yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Tak panas sangat, tak sejuk sangat. Kita kadang-kadang sejuk duduk. Sejuk sampai masuk tulang, tak suka. Winter ni tak mau pergi show. Tak maulah pergi jalan-jalan negara winter. Kan sejuk. Orang winter, musim winter pun lari main Malaysia. Sejuk, tidak ada. Mana tempat yang lebih selesa lagi ya? La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Orang yang kaya ni, orang yang terhormat ni, jarang-jarang orang nak main bisik, nak main cakap benda tak elok. Orang jumpa dia elok cakap. Menteri lain lah, orang politik kan orang kutuk sedia. Itu lain cerita lah. Orang kutuk pun bukan depan dia. Orang kutuk dekat internet. Orang ni pergi kutuk dia. Assalamualaikum Tan Sri. Tan Sri no. Ada nak komen dia? Tak komen. Hormat. Tapi kalau orang susah, orang miskin, macam orang cerita tentang Sudan. Baru ni saya panggil seorang ustaz, dia duduk kat situ 8 tahun Sudan. Dia cerita, tanya dia tentang Ashabab, tanya tentang Kenya, tanya tentang Nigeria, tanya tentang keadaan di Afrika, kenapa dia orang bunuh orang macam tu saja, kenapa pergerakan Boko Haram, tanya dia. Dia cerita pengalaman dia duduk kat sana. Dia rasa, dia kata duduk kat sana, orang-orang sana ni, kalau kes bunuh, kita tengok ni, kita pun kesian tu tak berapa sangat. Tuan-tuan tengok berita CNN, BBC, tuan-tuan tengok Mak Saleh seorang kena bunuh. Tuan-tuan rasa kesian. Allah kesiannya. Tapi mereka ni mati tiap hari tak, dia kata kurang, tak tahu pasal apa. Bukan dia seorang semua. Dia rasa tak berapa sangat sebab dia kata apa? Dia kata, dia orang ni kalau hidup pun baik mati pun. Hidup pun susah. Orang yang senang, la yarawna fiha, la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Dalam ayat lain, la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba. Telinga ni orang duk cakap benda baik. Dalam syurga orang duk cakap benda baik ya. Oi, jumpa orang illa qila salama salama. Assalamualaikum. Kita lalu main muamalat, masuk lift. Assalamualaikum Ustaz. Jumpa tu berjalan, Ustaz. Oi, tu. Kenal tak? Kenal. Kita tak kenal pun. Ustaz ya. Seronok. Seronok. Orang yang dihormati, inilah keadaan syurga. Seluas langit dan bumi. Seorang lelaki kata Ibnu Mas'ud datang nak ketuk, apa lagi jutawan macam mana ni. Dia ketuk, dia kata jom ketuk pintu syurga. Allah suruh dia pergi tengok. Dia buka pintu syurga. Dia cerita ni. Tuan-tuan, pintu syurga besar mana? Soalan. Pintu syurga besar mana? Syurga ada berapa banyak? Saya nak jadi jutawan.
Syurga ada berapa banyak? Berapa pintu? Ceramah cukup Ustaz no? Tanya banyak apa? Tak tanya cikgu lah tak kan berapa pintu? Berapa pintu? Sebahagian ulama kata 8 pintu, sebahagian ulama kata 7 pintu. Syurga yang paling tinggi syurga apa? Firdaus. Alhamdulillah. Nampak kata nak jadi jutawan ada gaya. Baik. Syurga yang paling tinggi syurga Firdaus. Dan setiap syurga ni dia ada nama dia. Ada syurga Adnin. Amman ladina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Syurga ma'wa. Hari akhirat orang yang puasa diberikan baginya syurga Rayyan. Kita akan dengar syurga Rayyan. Nama orang bubuh lah nama anak Rayyan. Syurga Rayyan. Syurga Rayyan. Lagi apa lagi syurga? Syurga Adnin. Syurga Adn. Jannati Adn. Syurga An-Na'im. Lagi apa lagi nama? Syurga Darussalam. Darul Khuldi. Darul Khuldi ni bukan Khuldi. Darul Khuldi kekal. Darussalam. Allah kata wallahu yad'u ila darissalam. Kami mengajak kamu kepada negeri yang selamat. Duduk kat sini kita ni kadang-kadang kita duduk depan ni nak pi masjid Jami' depan tu pun rasa tak selamat. Anak kat rumah duk teringat, mak kat kampung duk teringat macam mana naik kereta jalan tepi jalan orang perempuan bawa beg duk teringat, duk tengok gambar lah ni duk viral macam-macam. Yang ni kena ragu dia, tak selamat. Tak selamat. Allah kata aku mai panggil kamu ke tempat yang selamat. Darussalam. Syurga. Ini nama-nama syurga. Pintu syurga digambarkan oleh Nabi SAW. Tentang pintu ke pintu. Ini sahih. Ada sahih. Pintu ke pintu, daun pintu ke daun pintu ini seluas timur dan barat. Timur dan barat. Ada satu hadis dia katakan daripada Ailah ke San'a. Saya tak tahu Ailah di mana. Saya tak pernah pergi Yaman. Dia kata nak gambarkan. Sebab Nabi ni mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Syurga ini kita boleh cerita, tapi Nabi kata sesungguhnya apa yang kamu gambarkan itu bukan syurga. Kita duk bayang jadi jutawan, pergi kat sana boleh buka jongkong dah. Tak tahu. Kita duk bayang ni jadi jutawan ni, kira duk kat sana ni boleh bawa keluar cash money. Juta. Kita duk bayang ni mala ainun ra'at. Mata ni tak boleh gambar. Telinga pun tak boleh nak. Tak boleh. Saya boleh cerita tapi nak gambar. Bayang. Tu belum cerita bidadari syurga. Tuan-tuan nak tahu bidadari syurga? Macam tak mau tahu. Tuan-tuan nak tahu, tapi kalau saya cerita, tuan-tuan jangan duk gambar lebih-lebih. Saya duk imagine lebih-lebih. Nak cerita tak? Semangat tuan-tuan. Fihi naqasiratu tarfi lam yamithun. Dia bukan satu bidadari itu bukan bermaksud dia ulama khilaf lah wanita ni adalah wahurun ain. Wanita ni adalah bidadara. Ada sebahagian kata itu tidak ada gender dia. Yang digambarkan itu ada sebahagian kata kenapa Al-Quran tak sebut untuk perempuan. Al-Quran menjaga maruah wanita, menjaga maruah wanita. Al-Quran cerita tentang benda ni. Nabi kata mata tak boleh bayang, telinga tak boleh bayang, tapi kenapa digambarkan sama seperti dunia dengan cerita perempuan. Bagaimana betis bidadari syurga ni tengok belah sini, tembus belah sini. Dia akan berada di atas langit. Ketika itu kita sedang melihat daripada atas. Kalau dia buka mata dia, kita tengok mata dia, ya Allah punya cantik. Hitam dan putih itu berbeza. Hitam dan putih. Kita tengok daripada atas dan dia akan memakai pakaian yang sangat nipis. Ni malah cerita nampak semua bayang. Dia pakai baju nipis, dia pakai baju nipis, memang nampak transparent, memang. Fihi naqasra, dia macam mutiara. Allah bagi ni sebab Allah tahu kita teringin apa. Hampa duk buat benda maksiat, hampa duk berzina ni ada lepas ni. Hampa duk teringin duk tengok kawan dia segak kawan ni. Tak, lepas ni ada lagi segak.
Sebab itu digambarkan, walaupun dia kata jangan duk gambar. Macam buah-buahan. Ulama bincang, Al-Imam Qurtubi dia bincang tentang syurga. Buah-buahan dan buah. Kan? Al-Quran sebut, macam saya baca mula-mula ayat tadi, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Kemudian Allah bagi kepada mereka rezeki makan min thamaratir rizqan qalu, daripada buah-buahan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ya Allah, buah yang engkau sebut ini sama macam dekat dunia. Kalau durian dekat akhirat, ada durian tak? Ada durian? Haji nak mengaku, tak ada orang musim tak main. Ada durian? Durian musang king ke, apa D24 ke, kucing tidur ke, apa? Udang apa? Udang merah ke, semua ada. Ya, ada sebut waktu tu dia bagi kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qabl. Ya Allah, buah ni nampak macam sama. Anggur ada anggur, apple ada apple. Tuan-tuan nak buah apa sama ya ada. Lalu bila ditanya kepada ahli syurga dalam keadaan dia seronok dapat buah tu, dia cakap benda ni macam sama. Kemudian dia jawab pula ayat yang berikutnya, yang ahli syurga dapat buah tadi kata sama tadi, dia kata ya Allah, aku ingatkan sama, wa utu bihim tasyabiha. Rupa-rupanya tak sama. Sedap tuan. Tuan pernah rasa buah sedap? Pernah kan? Gambaran dalam orang dunia ni, tuan, orang kaya nampak macam orang kaya ni makan buah. Orang Arab orang Arab dia duduk, tuan tengok tak orang Arab duduk zaman-zaman jahiliah tu, zaman Abu Jahal, orang berlakon balik tu kan. Tuan tak nak tengok TV kan? Teruk sangat ni kan. Pernah tengok TV kan? Dia duduk macam bertenggek kan? Bertenggek. Dalam Quran pun sebut, nak bagi tahu hampa nanti duduk macam tu. Kita nak duduk, saya duduk atas ni, nampak macam otik, saya pun salah duduk atas ni. Dia duduk macam bertenggek. Muttaqiina fiha, duduk alal araik, di atas. Bahasa saya tak tahu, saya cuba cari bahasa Arab ni, dia payah nak terjemah. Kita cuba buka-buka terjemah pun, terjemah bahasa Melayu, bahasa Jawi, bahasa Melayu Indonesia lah. Dia tulis dipan, apalah dipan. Sebab dia bahasa yang ni senang cerita tempat tu special lah. Macam tuan-tuan duduk pergi jacuzzi ya. Tuan-tuan tak nak pergi juga. Ya Allah, teruknya memang amalannya. Awak jacuzzi tak syariah compliant ke? Boleh kan? Syariah compliant. Duduk tinggi. Dan makan Arab makan buah kan? Makan buah kan? Orang jamu kan? Jamu buah anggur nampak dia ngah. Digambarkan wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Nak buah apa makan. Lepas tu digambarkan dalam Arab jahiliah, orang makan dalam keadaan pinggan-pinggan emas. Kita tak boleh guna pinggan emas, teko emas tak boleh guna. Tapi digambarkan dibawa cerek-cerek yang cantik kan, Alibaba Ahmad. Betul tak Alibaba? Yang ni tak tengok lagi, saya tak tahu kan. Alibaba bujang lampu, cerita Ahmad Alba kaya-kaya tu pegang kan. Tuan-tuan tengok kan? Tengok apa malu. Tengok tak tengok tu makro. Dibawa cerek-cerek kaya. Bagaimana yang masuk apa? Yang buka pintu gua tu nama apa? Apa Sudin tu? Apa dia baca mandrem tu? Apa? Ya insong. Mata kaji. Yang tu bahasa apa? Bahasa Boyan kan? Jawa. Ya insong mata kaji. Buka apa yang dia curi. Harta karun dengan teko-teko tu kan. Teko-teko bawa mai. Benda ni dikatakan dalam syurga macam tu juga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Dikatakan benda-benda ini kafura, ayat yang special, ayat yang macam dia macam Ibnu Ashur ni, dia ulama maqasid. Ibnu Ashur dia kata air yang dikatakan kafura, bukan kapak bawah tu. Ada kapak bawah ni. Kafura ni macam minyak yang satu pokok di negara China. Ibnu Ashur ni tokoh dia, taklah kata tokoh lama baru. Dia
Allah Alam, kita mengaji, kita faham maqasid tapi tak tahu tentang dia. Dia orang Tunisia, Morocco. Kebanyakan maqasid ni tokoh-tokoh dia banyak Tunisia, Morocco, Maghribi daripada mazhab Maliki. Imam Ibn Ashur kata, ayam tu macam minyak. Macam minyak, dan bila minum memabukkan. Sedap. Dan dia gambarkan bahawa kita ni akan minum di dalam syurga, dan kita akan mabuk, dan mabuk yang tak macam mana tak? Mabuk yang tak sakit lah. Tuan-tuan pernah ada join? Contohlah dulu-dulu lah kan? Pernah join tak? Pergi clubbing dulu-dulu. Kan ada orang kot lah kan sebelum masuk bank muamalat ni kan. Kot lah pergi duduk dengan kawan duduk minum kan. Ada setengah orang duduk minum. Dia orang putih kadang-kadang. Dia minum banyak pun dia tak mabuk dia tak. Kan orang belagak action, kadang-kadang orang minum apa dia bangga, dia kata alah takat satu botol tak jadi apa-apa. Dia belagak setengah tu, dia belagak. Dia minum tu, dia mabuk sikit-sikit, oh best dia dah. Best. Kan dia seronok dia belum mabuk sampai jadi macam jalan pun tak betul kan. Jalan tak betul. Ini mabuk yang tak pernah. Memang tak pernah pun saja ya. Kan kita pun tak pernah, tapi nampak gaya tu, dia kata sedap, dia kata seronok. Tak mabuk yang sakit, mabuk yang seronok. Inilah keadaan dia. Tuan-tuan nak mabuk tak dekat syurga? Tuan-tuan tak teringinkan nak try mabuk kat syurga? Tak mau teringin try? Saya nak try. Teringin tu. Bukan sekarang. Teringin tak kat syurga? Teringin. Syurga bila diberi ta'rifan oleh para ulama, Al-Imam Ibn Jauzi bagi ta'rifan, satu lagi Al-Imam Sya'rawi bagi ta'rifan. Syurga, apa maksud syurga? Istilah syurga ni satu tempat yang tidak ada taklif. Kata Al-Ali bin Abi Talib, al-yawm amalun wala hisab, wa ghadan hisaban wala amal. Hari ni hari buat, hangpa kena solat, hangpa kena puasa, hangpa kena bagi sedekah, hangpa kena buat benda ni. Besok adalah hari hisab. Tak ada amal dah. Dekat hari akhirat nak minta, ya Allah aku nak sedekah satu dek, dunia dulu boleh, awak tak buat. Ya Allah hari ni aku tinggal sembahyang subuh. Hari ni berapa hari bulan? 9. Hari ni 9 hari bulan April 2015. Subuh pagi tadi kita tinggal. Tuan-tuan sedih, fras, besok taubat. Besok kita ganti 30 kali, 50 kali subuh yang tadi pagi kita tinggal. Takkan sama. Tuan-tuan puasa Ramadan tahun ni 2015, satu Ramadan tu tuan-tuan terlepas dengan sengaja. Tuan-tuan dah besar, dah tua, dah teringat dah dekat hari akhirat. Tuan-tuan nak qada, memang kena qada. Qada takkan sama. Yang satu Ramadan 2015 yang kita puasa, takkan sama, tapi kena buat. Di hari akhirat teringin, tak ada. Wa ghadan amalan wa ghadan hisaban wala amal. Hari akhirat hisab wala amal. Kata para ulama, ta'rifan syurga itu, satu, tak ada taklif. Nombor dua, mereka akan berseronok-seronok dengan benda yang diharamkan di dunia. Dia akan seronok dengan benda yang diharamkan. Tuan bila sebut jutawan ni, orang tak nampak benda lain, orang nampak macam duit, betul tak? Kan? Untuk apa ada syurga, ada. Tak ada masalah kalau kita tak sempat memiliki banglo di dunia. Tapi masalah yang besar kalau kita tidak mempunyai rumah di dalam syurga Allah. Satu benda yang kadang-kadang kita kena fikir balik lah. Kita tambah owning rumah, pasang air grill kat rumah, tapi kita tidak ada rumah dalam syurga Allah. Satu gambaran, satu kefakiran yang sangat miskin. Tuan-tuan hidup sekarang berapa umur? Saya dah 31 tahun. Tua lagi? Tua ke muda? Tua muda? Remaja. Yang ni bonus 12 bulan. Remaja. 31 dah, tua dah. Tapi orang panggil imam muda lagi. Saya redha lah orang kata. Dia 31 tahun. Tanya bila kita dah sedang anniversary dah dekat 5 tahun dengan orang rumah.
Orang kata tahniah ustaz, dah 5 tahun dah kahwin, semoga bahagia. Waktu tu duk tanya, saya duk kalkulat sambil-sambil orang duk ucap kalkulat. 31 tahun. Nak mampu. Orang Kedah ni biasalah mampu. Dia bukan mati tu dia rasa macam tak kuat, macam tak cukup mati. Tak cukup mampu. Nak matilah mati. Nak mati. Nabi kata a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umatku 60 hingga 70 tahun. Kita dah teringat 31. Biasanya orang 50 baru bagi tahu separuh usia. 50 bukan separuh usia. 30 lah separuh usia kalau ikutnya. Saya dah 30. Separuh hidup dah habis. Dah teringat separuh hidup dah habis. Kahwin 5 tahun. Kalau kata lagi hidup, kalau katalah 30 tahun. Saya pun tak pastilah hidup lama mana. Kan? Saya dengan pengurusi rumah orang nampak muda. Lebih kurang rahsia juga. 29. Muda betul. Allah Akbar. Dia nampak tua sikit pada saya. 29 kata 29. Kita dah tengok umur kita, tuan-tuan. Habis ya, kalau lagi 30 tahun kita nak sono. Betul tak ni? Mai dekat umur 60. Kita tengok orang rumah kita ni macam peneman dalam rumah, tak tahulah. Orang umur 70 dia boleh jalan lagi, tak ada masalah lah kan. Tapi kita rasa macam adakah waktu itu masih lagi keseronokan yang sama yang kita dah ambil sekarang. Dan bila kita pejam saja mata, kita akan hidup selepas ini berbilion-bilion tahun. Doktor ingat ni, bilion tahun. Hari yang mana keadilan akan berlaku. Hari yang sekarang kita tak puas hati, hari itu akan berlaku keadilan. Bila disebut tentang nikmat tadi, lapar takkan ada, makan takkan ada, kenyang. Sakit takkan ada, mati takkan ada. Kita tak puas hati dengan orang. Tuan-tuan tengok mahkamah yang paling adil atas dunia ni, kita nak jumpa kadang-kadang kita tak puas hati. Walaupun cuba ditegakkan keadilan dia, tapi kadang-kadang kita tak puas hati. Ada orang yang salah tapi tak dihukum bersalah, kita tak puas hati. Ada orang yang tak salah dihukum salah, kita tak puas hati. Tuan-tuan, Hitler bunuh berapa juta orang. Tuan-tuan, apa balasan untuk Hitler? Apa balasan untuk Hitler? Kalau Hitler bunuh anak kita 5 orang, Bashar Assad lah saya sebut sekarang. Bashar Assad, tentera dia masuk, bunuh anak kita 5 orang. Kita nak bunuh balik dia sekali ke nak bunuh dia 5 kali? Nak bunuh berapa kali? Anak kita 5 orang mati, dia seorang. Kita ni kalau boleh nak dia 5 kali mati, betul tak? Tapi Allah kata jangan risau. Hati orang yang percaya dengan yaumul qiyamah, hati orang percaya dengan yaumul hisab, dia akan yakin lepas ni kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Allah akan tukar anak kulit kita, Allah tukar habis. Dia kena seksa, tukar jadi bau. Kena seksa, tukar jadi bau. Hitler kalau bunuh 1 juta orang, 1 juta kali dia akan rasa mati. Bashar Assad kalau bunuh jutaan orang, dia akan rasa juga. Saya sebut nama Bashar Assad, saya rasa tak salah sebab terlalu zalim, orang tak cerita tentang dia. Saya kena cerita. Dia bunuh orang, punya ramai dia bunuh, dia seksa orang, dia akan rasa satu-satu. Seekor kambing, tanduk kambing sekok lagi, patah tanduk kambing sekok lagi. Nabi kata kambing yang sekok lagi ni, yang patah tanduk dia akan tuntut dekat hari akhirat. Ni kawanilah yang tanduk aku sampai patah. Kita tuan-tuan, kita kadang-kadang ni dengan dalam buat mengata ke orang, dengan tangan pun tak senang kawan kita duduk sebelah dia. Dengan mulut puaka. Dengan mulut puakanya, dengan Allah, dengan cari pasal dengan orang. Dan inilah dikatakan hadis tentang muflis. Hari ini cerita tentang jutawan. Biasanya orang tanya ustaz, hadis tentang muflis, tentang pernah dengar kan? Ustaz cerita opini kan, cerita hadis tentang muflis di hari akhirat. Dia tanya siapakah itu orang muflis?
Kemudian sahabat Nabi jawab, orang yang tidak ada apa-apa, ghair mata', tak ada apa harta. Nabi kata, tak. Orang yang mana kata ke orang yang mana bunuh orang yang mana lukakan hati orang yang mana fitnah orang, buhtan, orang yang mana, tuan-tuan, dia ambil harta orang ni akan jadi muflis. Pasal apa? Nabi cerita seorang-seorang. Nabi kata, kalaulah dia mati nanti, dia ni kena bagi dia punya pahala dekat kawan. Dia bagi pahala dekat orang yang dia kata. Dia bagi pahala dekat orang yang dia sakit hati. Al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Tanda orang muslim, simple. Orang tanya, orang apa? Muslim. Simple. Apa dia maksud muslim? Dia ni orang duduk sebelah dia, orang rasa aman dengan dia. Habis-habis mati orang tak rasa aman, tangan dia duduk dengan dia sebelah, ada barang hilang. Dia baik ustaz, dia baik, tapi dia ni macam passion ustaz, semayang tak tinggal bagus, tapi satu ustaz, dia suka pinjam duit ke orang, betul tak bayar. Waduh tuan-tuan, ramai ada semayang, dia lagi dahsyat, pinjam duit tak mau bayar, ramai tuan-tuan, ramai. Ada pula jenis-jenis suka bagi pinjam, Allah baiknya dia, dan dia akan jadi banker sampai bila-bila. Kadang kita kesian. Saya sebut benda ni, curi ni orang tahu dah haram. Curi ni ragut orang tahu dah haram. Orang kata jahat nak mampu, dia pun tak faham. Orang tak malah, orang tahu ni dia nak mampu saja. Dia tu kelebihan orang Kedah. Kedah, Penang, boleh ni memang macam tu, bagus. Hebat. Bahasa paling bagus dunia. Tak macam orang KL. Semua panas gila, best gila. Orang KL ni semua nak gila. Orang KL lah. Ustaz orang KL? Orang mana Ustaz? Oh Kelantan lah. Kelantan bagus lah. Tak apa Ustaz. Tapi bahasa utara tu tak terbaik Ustaz. Dia ingat mati tau. Nabi kata siapa yang paling cerdik ialah yang paling ingat mati. Sebab tu orang Pulau Utara bagus. Best nak mampu, seronok nak mampu. Dia ingat kemampusan. Ya, tak boleh. Cuma orang Johor lah sekarang. Johor lah kan. Seronok best ada orang Johor sini. Ada. Orang Johor banyak taubat lah. Dia bahasa ni waqaba ila li ta'aruf. Bahasa ni cantik lah. Kadang-kadang bahasa kita ni sebenarnya dah lembut, dah elok, dah cantik. Kita ya macam orang Penang dulu bahasa lembut. Saya dah teringat dah, Allah Akbar. Bahasa orang Penang mami-mami lama dulu lembut. Sekarang ni kasar. Mamu babak mamu. Hang nampak aku tak masuk hospital ni, andai tak orang. Aku hidup lagi sihat tak? Mamu tanya pelan-pelan. Mamu dia jadi gitu. Mamu Penang lagi. Tapi kalau tengok mami-mami lama dulu, awak duduk kat luar, cik baiklah masuk dalam ramai-ramai, jangan tak seronok mami tengok. Tak tahu pasal buat sekarang. Tanya baju apa semua gitu. Kita tak tahu mungkin sebab traffic jam dengan apa semua, Allah alam. Perubahan sosial budaya ni saya pun tak faham. Cuma orang Perak ni bagus, tenang. Dia seronok, yang panas berpenuh. Orang Perak ni dia berada pada jalan kebenaran. Sokong buat. Jadi kalau saya cakap kasar, orang Kedah, orang Penang, dia cakap mahal, pak, minta ampun, minta mahal. Terutamanya kokok orang Melaka, sebab saya cakap kasar ni orang Melaka tak diterima. Orang Melaka kan cakap lembut kan. Kita pun tak boleh nak marah. Minta mahal orang Melaka. Oh lembutnya orang Melaka. Kita tarik pelan, celaka. Kat mana tak tahu tadi. Saya tak mati lah, mati. Tapi bila kita mati nanti akan hidup selama-lamanya. Sebab itu orang mati syahid digambarkan orang yang paling kaya di hari akhirat kelak. Digambarkan ini syurga untuk orang mati syahid, ini syurga untuk manusia. Sekarang kita nak jadi kaya ustaz, kami ni bukan nak pergi perang pun. Kami duduk kat bank muamalat, kami nak buat apa? Nak buat apa? Tuan-tuan, sekarang jadi trend orang pakat nak kafarah dosa.
Orang jumpa ustaz, ustaz ada duit, saya nak bagi duit. Alhamdulillah. Di Kuala Lumpur tuan-tuan announce sekejap. Minta maaf tuan-tuan, kita nak bagi derma untuk anak yatim. Ni sekolah anak yatim tuan-tuan, sat dia berapa ribu orang ambil. Betul tak? Sekarang ni, dan ramai orang jumpa ustaz, saya dituju ustaz, ya Allah, saya ni zaman Hil Amir ustaz. Dia tak habis dah. Baju buka dada ustaz. Seluar besar tu ustaz, 4 kaki boleh masuk ustaz. Jadi cerita habis. Tapak kasut besar ni ustaz. Oh, dia bawa ke mana? Anjing lari ustaz kata. Saya dah mula dekat dengan Tuhan ustaz. Saya tak tahu nak buat apa. Saya ada duit sikit, saya nak bagi apa yang saya boleh buat. Dia trend sekarang. Trend tu bagus dah? Bagus. Saya tak kata dia boleh berubah hanya dengan mengorbankan wang ringgit. Dia solat tetap kena solat, hubungan dengan Allah tetap kena baik, kewajipan tetap dilakukan, tetapi ini trend yang baik. Sesungguhnya bila kita bagi satu benda, dalam ayat Quran dia ceritakan tentang orang-orang yang berinfak. Tetapi berapa ramai orang masuk syurga tanpa hisab. Dalam hadis sahih menceritakan 70,000. Nabi datang dalam satu hadis Bukhari dan Muslim, dua-dua dah. Nabi datang, Nabi tengok ada Nabi datang satu umat yang ikut, pengikut seorang. Nabi kesian kat Nabi ni. Nabi kata dia dakwah seorang yang ikut dia. Ada yang datang 2 orang pengikut, Nabi kesian. Dan ada yang datang Nabi tu seorang, tak ada seorang pengikut dia. Dan ada datang tiba-tiba ramai, Nabi kata itu umatku kot. Tengok-tengok kaum Nabi Musa alaihissalam. Nabi cari kaum dia, umat dia, tengok-tengok ramai yang datang, lebih ramai dan kaum Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad adalah yang paling ramai. Digambarkan 70,000 orang. 70,000 dalam bahasa Arab tak semestinya exactly 70,000. Boleh jadi digambarkan banyak. Nabi minta lagi, Allah kata setiap 70,000, setiap satu itu dibagi lagi 70,000, dibagi lagi 70,000. Nak gambarkan Allah nak hadiah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan orang-orang yang masuk syurga ini tanpa hisab adalah orang yang mendapat ujian yang sangat teruk di dunia, tapi dia cukup sabar. Orang sabar dia masuk syurga bighairi hisab. Sebab itu bila disebut solat Nabi sebut ganjaran. Puasa Nabi sebut syurga ar-rayyan. Zakat tentang sedekah Nabi sebut alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Satu pokok tumbuh dahan tumbuh lagi 70,000, 700,000, 7 juta. Digambarkan banyak orang yang sedekah, tapi sabar tak ada yang ceritakan banyak mana ganjaran. Sabar bighairi hisab. Sebab tu nak sabar ni bukan mudah, bukan senang nak sabar. Sebab sabar ni dia boleh buat kepada orang yang mana kadang-kadang dia tak sabar sikit, dia ambil benda haram. Dia tak sabar sikit, dia tak bangun sembahyang subuh. Dia tak sabar sikit, dia buat benda yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi sabar sama ada taat, sabar dalam hindar maksiat. Allah bagi kat dia ujian yang mana dalam hadis Tirmizi, satu cerita yang lelaki dimasukkan di dalam syurga kan. Kita pernah dengar orang duk cerita, orang duk bawa, duk viral dalam internet, dalam WhatsApp ni kan. WhatsApp, kita tak ada WhatsApp kan? Ada, yang buat teruk sangat kan? Ada WhatsApp kan, grup bank muamalat. Ada WhatsApp kan, viral kan, duk viral macam-macam, viral tentang fadilat tu, fadilat ni. Ada satu viral cerita tentang bagaimana lelaki dimasukkan dalam syurga dan neraka. Tentu tak dapat kan? Dapat kan? Itu kan viral ni macam-macam viral. Tuan-tuan takkan dapat. Ni benda ni sekarang ni, ya Allah, sekarang ni cukup cepat. Orang mati kat sana, saya dapat. Ya kan? Saya nak tanya tuan-tuan, Datuk Ismail Kamus berapa kali meninggal dunia?
Saya waktu dapat mesej yang last tu, saya duduk dengan dia kat Johor. Saya tengok, Datuk. Datuk. Dia dah gelak dah. Dia dah gelak dengan Ustaz Sofian sebelah dia macam ni. Sebelah dia kata, ada lagi mesej ni, dia kata hari ni main pula dah. Jenuh nak menjawab. Lepas tu pakat duk call merata dah. Jenuh nak menjawab. Ustaz, dia orang kata Ustaz hari ni meninggal. Datuk. Kata, Ana 4 kali dah meninggal. 4 kali dah orang nak sembah. Nampak tak? Cepat. Sebab tu saya sebut tanya tadi, dia ada satu kisah tentang lelaki yang dicelup. Dia celup. Lahzatan. Tentu faham tak celup? Celup ni bukan masuk terus celup. Celup yang taufu lah, celup. Tak makan. Celup dalam syurga Allah. Seorang lelaki celup dalam neraka. Lelaki yang celup dalam neraka ni, waktu duduk di dunia ni, Allah bagi macam-macam nikmat. Seronok lah, tak sangka dah, seronok. Tiba-tiba Allah ambil dia, Allah celup di dalam neraka. Lahzatan, sekejap, satu saat Allah angkat, Allah tanya, hang pernah tak hidup selama ni? Hang pernah rasa tak hidup seronok, nikmat? Dia kata, wallahi aku tak pernah sekali pun rasa hidup nikmat di atas muka bumi ni. Dengan sekali celupan dalam neraka, lupa selamanya hidup nikmat atas muka bumi. Mai seorang lagi pula, ujian Allah bagi macam-macam. Mungkinlah anak sakit ke, dia tak kaya terang mana ke, dia tu susah macam-macam, Allah bagi ujian macam-macam. Dicelup satu saat di dalam syurga Allah, diangkat. Allah tanya dia, wahai si fulan, engkau pernah merasai penderitaan hidup? Wallahi aku tak pernah merasai penderitaan hidup. Hanya kerana satu saat celup dalam syurga Allah, melupakan segalanya. Allahu a'lam. Tuan, saya tak tahu pasal apa dia slow bunyi tiba-tiba. Saya faham. Kita faham. Saya faham. Itu isyarat. Isyarat ustaz stop bila nak stop. Dia kadang kat masjid, orang pakcik-pakcik ni dia hulur kaki satu. Dia hulur kaki satu, dia buat urut lutut, kita faham. Kita faham. Dia hulur 2 kaki tu lagi kita faham. Ustaz lah bila nak monti bila monti Jadi saya faham. Kau buat nanti ada apa-apa nak tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa persembahan petang? Ada apa nak tanya ke? Kalau tak ada apa, kita lagi bagus ya. Petang-petang ni tak bagus lah tanya banyak-banyak soalan. Hutang okey, hutang. Baik, hutang. Hutang Nabi doa tak daripada hutang. Doa. Hutang ni penyakit. Orang yang biasa hutang, ni ikut hadis, Allah alam saya tak tahu hadis, tapi para ulama ada sebut, orang yang biasa berhutang, orang itu akan biasa berhutang dan biasa berhutang dan biasa berhutang. Dia seumpama bahasa Melayu kedah korek, korek lubang ni untuk kampui lubang ni, korek lubang ni untuk kampui lubang ni, untuk kampui lubang ni. Satu ya, benda yang sangat baik dalam Quran bila mana memilih peristiwa hutang, peristiwa kontrak sebagai satu benda, satu ayat yang paling panjang dalam Quran. Tuan-tuan buat hutang 1000 dengan ayah, dengan abang, 1000 ya, tulis fihi barakah. Sekarang ni loan, bank dia ada kontrak, kemas, cantik, alhamdulillah. Tapi cuma kadang-kadang kita pergi buat loan, pinjam dengan ayah, pinjam dengan abang nak kahwin, pinjam dengan adik, kadang kita tak tulis. Betul tulis. Saya tulislah macam mana pun, walaupun saya tahu orang tu kadang-kadang tak bayar. Tapi alhamdulillah banyak juga yang dia macam ni lah cerita dia. Lepas saya jadi orang muda semua bukan minta duit. Dia ingat kaya dah, dia ni gila betul, dapat macam-macam dah kan. Ya Allah, satu share bank muamalat pun saya tak ada. Tuan-tuan faham lagi? Tuan-tuan kan tak faham? Faham lah, tak faham tak apalah kan. Tak ada. Tapi nak sebutnya, hutang ni bila mana orang yang mati syahid, dia nak mati nanti, dia tergantung, tertangguh walaupun mati syahid. Orang yang mati syahid, dia direct masuk syurga kan.
direct masuk syurga. Orang yang mati syahid, orang yang teringin nak mati sekali lagi kan. Tapi kalau dalam keadaan berhutang, bagaimana keadaan dia? Ada tak sahabat Nabi yang mati berhutang? Ada. Zubair Al-Awwam radhiyallahu anhu sebagai contoh. Dia hutang. Zubair Al-Awwam ini mati di tangan ketika mana tentera Ali bin Abi Thalib. Ini perselisihan dalam perang Jamal. Mereka ni bukan nak bergaduh sangat. Tentang perang Jamal, tentera Ali dan tentera Aisyah bukan nak perang sangat. Al-Imam Ibn Sirin sebut 30 orang sahabat saja terlibat dalam benda ni. Baki yang lain semua tak nak terlibat. Berlapang, tak mau fikir dah. Serabut dah ni, aku nak sokong mana satu. Dan mereka bergaduh pun bukan kerana nafsu. Ali bin Abi Thalib dengan tentera Aisyah radhiyallahu anha masing-masing nak menuntut supaya pembunuh Osman ini dicari. Jadi berlakulah ketika itu tentera zaman tu tak ada prebet ada number. Tak ada 1, 2, 3, tak ada. Jadi celah-celah tentera ada orang munafik. Kawan ni serang kawan ni, kawan ni serang kawan ni. Dan sekali bergaduh. Maka ketika itu dibunuh Zubair Al-Awwam. Bila dibunuh Zubair Al-Awwam, tentera Ali datang bawa pedang tunjuk darah. Wahai Ali bin Abi Thalib, ni akulah hero. Bunuh Zubair Al-Awwam. Lalu Ali bin Abi Thalib kata, "Ubashiruka bin nar." Aku beri khabar gembira kepada engkau dengan api neraka. Aku bunuh tentera musuh. Kenapa hang bagi khabar gembira kepada aku dengan api neraka? Kerana Nabi menyebut siapa membunuh Zubair Al-Awwam, dia itu diberikan khabar gembira dengan api neraka. Allah, dia pun sedih. Nak ceritanya, Zubair Al-Awwam ini orang saleh. Dia mati dalam keadaan hutang. Ya, hutang. Anaknya Abdullah bin Zubair, anak dia cepat-cepat nak bayar hutang ayah dia. Dia duduk tengok ni, sahabat Nabi ni kita dah dengar memang tak semuanya senang. Tapi bila dicek Zubair Al-Awwam punya harta, anak dia pergi cari balik tanah ayah dia. Tengok-tengok tanah yang ayah dia ada ni mampu dijual dan diberikan semula, banyak hutang settle. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka walaupun susah ada sebahagiannya jarang-jarang berhutang. Tak banyak. Ada yang pernah berhutang. Thabit bin Qais, dia pernah berhutang, dia ahli syurga amat. Saya tak ingat, bukan saya tak. Wallahu alam. Seorang sahabat Nabi dalam kitab Ar-Ruh diceritakan bila dia mati syahid, dia ada baju besi dah. Bila dah mati syahid kena bunuh, maka baju dia ni, baju besi dia, ada tentera Islam pergi ambil sebelum daripada pembahagian harta ghanimah. Sebelum dia bahagi, dia kumpul dulu baru bahagi. Tapi ada orang pergi ambil, tentera Islam pergi ambil. Bila dia pergi ambil, dia pergi simpan. Maka bila dia dah meninggal, dah habis dah, orang dia tak bayar hutang seorang lagi ni. Tiba-tiba ada sahabat yang pernah bermimpi. Dia mimpi dan diajukan cerita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ingat dalam Allah alam, tak maaf kepada Nabi ke waktu tu zaman Umar ataupun Abu Bakar. Diadukan, kata aku bermimpi melihat baju sahabat ini berada pada seorang sahabat lagi yang ambil tanpa kebenaran. Entahnya, mimpi tak boleh jadi bukti hujah dalam pendakwaan. Tapi ketika itu, pada zaman itu, dia pergi tengok, dia orang pergi tengok juga. Pergi tengok, memang ada baju tu. Memang ada baju besi itu, dan dia tu pun mengaku diberikan hutang semula. Orang bincang, adakah waktu itu sahabat yang soleh ini tertangguh nak masuk syurga? Tak masuk syurga ni. Sebahagian mengatakan memang tertangguh, walaupun dia ni orang soleh. Macam Zubair Al-Awwam, kemungkinan dia tertangguh juga. Tetapi dia orang ni tuan-tuan, dia hutang kebanyakannya bukanlah dia orang saja-saja nak hutang. Sahabat Nabi bukan senang. Nabi pun tak senang. Tak semua sahabat Nabi orang yang kaya. Abu Bakar orang kaya, tapi bila dia hidup dengan Nabi, dia bukan tak nak jadi kaya, tetapi dunia ini tidak menjadi nikmat bagi dia. Ini hebat. Tak heran orang datang jumpa Nabi dalam peristiwa Hudud. Ya Rasulullah, aku berzina. Ma'is, wanita Ghamidiyah. Ya Rasulullah, aku berzina. Nabi pusing. Ma'is ni, ya Rasulullah, aku berzina. Nabi pusing. Nabi kata, cuba datang. Dia main cerita belah sini, tak tunjuk muka sini. Ya Rasulullah, aku berzina. Nabi pusing. Cuba tak tahu. Nabi kata, pasti faham dia nak cerita kat aku. Benda ni urusan kau dengan Allah. Kalau boleh tu aku tak nak ambil apa-apa kat hang. Tapi dah cerita tahu tak apa nak kenal lelaki muhsan.
Laki yang dah kahwin kena rejam. Dia kata, ya aku tahu, dan aku nak dihukum. Begitu juga wanita Ramidiyah datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku dah berzina. Nabi kata, tak kot, hang tak berzina kot, hang pegang-pegang ya. Dah aku berzina, tak kot, ringan-ringan ya. Nabi punya duk kona ayat. Dah lah, hang tak salah cerita lah, senang cerita. Hampir taubat dia, cukup. Sebab dia bukan isu rasuah, dia bukan isu pecah amanah, dia bukan isu ambil hak orang, dia isu dia dengan Allah. Ni zina. Beza lah tuan-tuan. Beza dengan ambil hak orang, bunuh, rogol, itu beza. Itu melibatkan masalah awam. Dia kata, Nabi kata, hang tak takut. Dah aku betul berzina. Hang tahu nak kena apa ni? Dia tak tahu. Para ulama kata, dia berani datang jumpa Nabi, dia tahu nak kena hukuman bunuh. Dia jumpa Nabi kerana hati sahabat Nabi, mereka tidak ada langsung perasaan cintakan dunia. Dunia tak ada nilai bagi mereka. Tak ada nilai. Sebab tu bila sebut tentang syurga, lau kana khairan lasabaquna, mereka tak tunggu lama. Umair sedang makan. Tuan-tuan, banyak kisah ni. Banyak kisah orang tinggal makan. Umair tengah makan dalam talam. Sahabat, Umair, jom pergi berjihad. Dia dengar-dengar, dia makan kurma, dia tinggal lagi separuh kurma. Dia bangun diri. Kawan dia kata, ni habislah separuh lagi. Duk kalut pi mana? Separuh lagi ya. Dia kata, dah. Lagi separuh kurma tu, aku nak perhabis dalam syurga Allah. Abdullah bin Rawahah yang terdengar kisah perang Mu'tah. Dia panglima yang ketiga kan, lepas Ja'far, Zaid, Abdullah, kemudian Zaid, Ja'far, baru Abdullah. Abdullah ni perang tuan-tuan, dia bukan honeymoon. Susah, nak makan susah. Tengah-tengah donet kuda, orang pas daging kat dia. Lapar kan? Lapar 2-3 hari tak makan. Kita 2 jam tak makan pun dah nampak muka lapar lah ni. Saya dah tengok muka tuan-tuan, tengok saya macam bergeki. Apa muka lapar ni? Dia tak nak kena dia tarik. Tarik paling kurang roti canai pun lebih lah kan. Depan mana pun kena buat apa tu? Apa tak tahu lah kan? Lapar, makan. Abdullah, Ja'far sudah mati syahid. Dia cakap kuat-kuat. Dia muntahkan makanan dia, daging dia. Dia kata, Abdullah, Ja'far sudah masuk syurga, hang nak makan daging lagi. Dia muntahkan daging dia. Dia kata, Abdullah, hang akan makan daging dalam syurga Allah. Itu dia. Muntah on the spot. Sebab betapa orang mengetahui nilai syurga Allah. Jadi semoga kita semua ni jadi jutawan yang akhirat. Kita betul pesan tadi. Saya kena sebut tentang hutang. Ramai orang masjid pun sama, orang surau pun sama. Jenis duk minta hutang ke orang ni, jenis buat muka tak malu, lepas tu tak mau jumpa dah. Tak mau jumpa tak apa, semayang sebelah sah buat tak tahu. Oi, saya bukan nak marah pasal diri kita kena, tapi kita sebut kena juga kan? Kena juga. Tapi tengok awak jadi macam ni. Kenapa jadi macam ni? Kita tak cerita hutang syariah compliant, tak syariah compliant lah apa. Tapi sampai tahap macam tu. Betapa ramai orang penyakit. Ini Nabi minta ghalabatid dain aqahru rijal. Nabi kata, aku minta limpahlah daripada hutang. Nabi pernah hutang dah? Nabi pernah hutang. Tapi Nabi bayar balik dah. Allahu a'lam. Ada tak ada apa kot kena dah. Kan lewat-lewat makro kan. Allah a'lam. Saya minta ampun malam apakah sah bahasa terkurang tak kena, aku ada salah dan silap. Semoga Allah mengampunkan dosa kita semua. Semoga Allah jadikan apa yang kita kumpul hari ini tempat berkumpulnya jutawan-jutawan akhirat, insya-Allah. Allah a'lam.